Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Tak habis-habis. Tak habis-habis ada orang yang tak pakai cukup akal bila bercakap, bila buat kenyataan. Seolah-olah dunia ini mereka yang punya. Seolah-olah mereka lupa bahawa fitnah itu dosa, boleh masuk neraka. Okey. Akhirnya satu lagi episod, satu lagi drama bagaimana terjadinya sampai Fahmi memberikan tempoh hanya 24 jam saja untuk memohon maaf. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil memberikan tempoh 24 jam saja kepada dua orang individu yang telah melontarkan fitnah kepadanya. Kononnya beliau menyampaikan ceramah politik di sebuah masjid di Rawang baru-baru ini supaya memohon maaf secara terbuka dan menarik balik tuduhan atau berdepan dengan tindakan saman. Kamu ada bukti kah? Pengarah Komunikasi Pakatan Harapan itu berkata, notis tuntutan sudah dihantar oleh peguamnya kepada penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdurrani dan pentadbir laman Facebook N13 Kuang petang tadi. Habislah kamu. Penceramah bebas tak bebas, tetap otak kena pakai, fakta kena pakai, bukan sekadar cakap-cakap kosong. Sekarang dah ada peluang kena saman. Tak apalah, mungkin banyak duit kan. Fahmi berkata notis itu bagi membersihkan namanya daripada tuduhan kononnya beliau mengadakan ceramah di masjid berkenaan. Sedangkan beliau hanya menjelaskan tindakan mengharamkan kumpulan muzik The 1975 seperti yang diminta oleh ahli jawatan kuasa masjid ketika singgah solat di situ. Jadi wahai siapa ni? Ahmad Dusuki Abdurrani, silalah tanya kepada ahli jawatan kuasa masjid. Silalah tanya. Sebelum buat kenyataan, patutnya beliau ni tanya dulu ahli jawatan kuasa masjid. Betulkah menteri ini membuat apa namanya ceramah politik di sana? Nah, barulah cakap. Sekarang dah ada peluang nak kena saman. Tak apalah kalau banyak duit, boleh bayar saman fitnah. Masa itu ada orang tangkap gambar katanya dan tulis saya ceramah tanpa tauliah, berpolitik dan kempen di dalam masjid, sedangkan ia bukan begitu. Alhamdulillah petang tadi katanya Ketua Polis Selangor mengumumkan setelah 22 saksi disiasat, beliau kata saya Fahmi Fadzil tidak bersalah. Katanya ketika berucap pada jelajah perpaduan sepenuh PRN Selangor di Sungai Kandis dekat sini hari ini. Habislah kau. Ketua Polis Negeri Selangor sendiri mengumumkan bahawa beliau tidak bersalah, iaitu Menteri Komunikasi ini. Beliau berkata notis itu antara lain bagi menunjukkan bahawa perbuatan memfitnah tidak boleh sama sekali dikompromi, terutama di dalam kehangatan kempen pilihan raya negeri yang sedang berlangsung. Samannya. Terdahulu Ketua Polis Selangor iaitu Datuk Hussein Omar Khan mengesahkan tidak ada sebarang unsur kempen politik dalam ucapan Fahmi yang dilaporkan berlaku di ruang solat utama Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang pada Ahad yang lepas. Habislah. Ahmad Dusuki yang disebut di sini, pengarah Komunikasi Pakatan Harapan itu berkata notis tuntutan sudah dihantar oleh peguamnya kepada penceramah bebas Ahmad Dusuki Abdurrani dan pentadbir laman Facebook N13 Kuang petang tadi. Dua-duanya bakal menerima habuan. Sebab itu pakai otak, pakai akal sebelum bertindak. Dan jumpa lagi, bye-bye.
Salam sejahtera Malaysia. Selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan. Selamat hari Ahad. Hari ini hari Ahad bersama dengan keluarga. Pastinya pergi rancang ramai-ramai menikmati hari Ahad yang indah. Okey, bagi orang-orang yang Kristian boleh pergi sembahyang, jangan tidak pergi sembahyang, bagus pergi sembahyang. Okey, ini berita yang amat mengejutkan untuk pastinya calon pilihan raya negeri PRN daripada Perikatan Nasional. Rupanya ada calon daripada Perikatan Nasional, daripada calon yang rupanya berhutang. Aduh, gagal lunas tunggakan dividen RM200,000 pula tu. Disahkan, baru diterbitkan di My Metro. Polis menerima laporan bahawa calon pilihan raya negeri PRN gagal lunas tunggakan dividen sebanyak RM200,000. Aduh, hutang tak bayar lagi dan nak jadi YB. Tok Batin Kampung Lubuk Lenggong, iaitu Razali Kulim, menunjukkan laporan polis yang dibuat selepas peserta ladang getah tidak menerima bayaran dividen sejak 2 tahun yang lalu. Polis Negeri Kedah telah menerima 1 laporan berkaitan ketidakpuashatian terhadap syarikat Rimba Bayu di Baling kerana gagal melunaskan tunggakan dividen sebanyak RM200,000 kepada peserta ladang. Jurucakap Media Pilihan Raya Negeri PRN ke-15 kontijen Kedah iaitu Senior Assistant Commissioner Al-Zafni Ahmad berkata, laporan itu diterima di antara jam 11 pagi hingga 12 tengah hari semalam. Beliau berkata, laporan yang dibuat oleh Tok Batin daripada kampung orang asli Lubuk Lenggong di Baling yang mewakili peserta ladang getah diuruskan syarikat terbabit kerana tidak berpuas hati selepas gagal melunaskan tunggakan bayaran dividen berkenaan. Syarikat Rimba Bayu Enterprise itu kemudiannya bila disiasat dimiliki dan diuruskan oleh Muhammad Taufik Yaakob, iaitu calon bagi Perikatan Nasional bagi Dewan Undangan Negeri Dun Bayu. Tak tahu apa sudah kejadian dia. Harap-harap sudah diselesaikan. Kalau tidak, ini memalukan lah. Nak jadi calon tapi ada hutang. Macam mana orang percaya? Inilah calon daripada Perikatan Nasional. Syarikat Rimba Bayu Enterprise dimiliki dan diurus oleh Muhammad Taufik Yaakob, iaitu calon Perikatan Nasional bagi Dewan Undangan Dun Bayu. Adakah orang-orang di Dun Bayu masih percaya kepada dia dengan kelalaian dia ni, dengan ketidakcekapan dia ni, dengan ketidakmampuan menepati janji ni? Adakah orang-orang rakyat di Dewan Undangan Dun Bayu akan memberikan dia undi? Kita nantikan. Nanti kita akan lihat apa keputusannya. Apa keputusan, adakah orang di sana masih lagi setia untuk memberikan dia undi. Kertas inquiry disahkan, iaitu kertas siasatan dalaman, disahkan, sudah pun dibuka untuk memudahkan siasatan dijalankan sebelum polis mengklasifikasikan kes tersebut mengikut seksyen yang bersesuaian. Makna kata memang ada kes lah ni. Makna kata memang ada kes, memang ada yang perlu disiasat, cuma saja nak tunggu dalam seksyen apa dia akan diletakkan. Okey? Jadi, kalaulah dia betul-betul ada kes dan diambil tindakan, macam mana dia punya status dun nanti kalaulah dia kalah, masuk penjara kah ataupun kena denda kah? Kita tak tahulah. Kita tengok dulu apa seksyen dia. Denyut Nadi Suara Rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Bye-bye.